lagi dalam channel Cikgu Save Tutorial. Kali ini kita akan membincangkan suatu tajuk dalam bab 3, yaitu keseimbangan pendapatan negara dan dasar fiskal. Bahagian kedua, yaitu pendekatan permintaan agregat, penawaran agregat. Perbincangan pada kali ini berkaitan dengan penentuan keseimbangan pendapatan negara. Tajuk perbincangan adalah dengan bantuan gambar raja, terangkan penentuan keseimbangan pendapatan negara menggunakan pendekatan permintaan agregat, penawaran agregat. Objektif perbincangan ini adalah menentukan titik keseimbangan, yaitu persilangan di antara AD dan AS. Seterusnya, menentukan tingkat harga dan pendapatan negara keseimbangan. Sekarang kita akan bincangkan penentuan keseimbangan pendapatan negara menggunakan pendekatan permintaan agregat, penawaran agregat. Kita akan lukis keluk. Yang pertama, kita lukis dahulu paksi harga dan paksi pendapatan negara benar. Kemudian, tandakan titik origin. Selepas itu, kita lukis keluk permintaan agregat dan labelkan AD. Dan seterusnya, lukis keluk penawaran agregat dan labelkan AS. Kemudian, tentukan titik keseimbangan melalui persilangan di antara keluk AD dan AS. Melalui keluk, kita tentukan titik keseimbangan dan tandakan dengan I0. Pada titik keseimbangan I0, kita tentukan tingkat harga keseimbangan dan tingkat pendapatan negara benar. Untuk tingkat harga keseimbangan, kita akan buat garisan putus-putus ke arah paksi harga dan labelkan dengan P0. P0 adalah tingkat harga keseimbangan. Kemudian, untuk menentukan tingkat pendapatan negara benar, buat garisan putus-putus ke arah paksi pendapatan negara dan labelkan dengan Y0. Y0 adalah tingkat pendapatan negara keseimbangan. Oke, sekarang kita akan lihat apa yang akan berlaku sekiranya harga meningkat daripada P0 kepada P1. Kita lihat gambar raja ataupun keluk. Pada tingkat harga P1, maka ketika ini permintaan agregat adalah Y1, manakala penawaran agregat adalah Y2. Ini menunjukkan, kalau kita lihat, berlaku lebihan penawaran agregat sebesar Y1, Y2. Atau juga ditunjukkan oleh jarak mendatar antara AB. Kita lihat dalam keluk ditunjukkan oleh anak panah berwarna hijau, jarak mendatar antara AB itu adalah lebihan penawaran agregat. Lebihan penawaran agregat menyebabkan stok firma bertambah dan keadaan ini akan mendorong tingkat harga menurun. Oke, jadi akibatnya firma terpaksa mengurangkan output dan kuantiti keluaran negara yang diminta oleh isi rumah meningkat. Ini menunjukkan keadaan ini akan berterusan sehingga tingkat permintaan agregat adalah sama dengan penawaran agregat pada tingkat pendapatan negara benar Y0. Seterusnya, sekiranya harga adalah lebih rendah daripada tingkat harga keseimbangan, yaitu pada P2. Pada ketika ini, penawaran agregat adalah Y1 dan permintaan agregat adalah Y2. Menunjukkan berlakunya lebihan permintaan agregat sebesar Y1, Y2. Ini ditunjukkan oleh jarak mendatar antara C dan D. Kalau kita lihat, jarak antara C dan D itu adalah perbezaan di antara penawaran agregat dan
permintaan agregat. Lebihan permintaan agregat akan mendorong harga meningkat ke arah tingkat harga keseimbangan. Ini menyebabkan firma meningkatkan keluaran dan kuantiti diminta isi rumah menurun. Proses ini berterusan sehingga permintaan agregat adalah sama dengan penawaran agregat pada Y0. Jadi, kalau kita lihat di sini, ini menunjukkan sebarang tingkat harga yang lebih tinggi atau lebih rendah daripada tingkat harga keseimbangan akan menyebabkan harga cenderung untuk berubah ke arah tingkat harga keseimbangan. Sekarang kita akan bincangkan contoh jawaban esai. Soalannya adalah seperti berikut. Dengan bantuan gambar aja, terangkan penentuan keseimbangan pendapatan negara menggunakan pendekatan permintaan agregat, penawaran agregat, ED/ES. Keseimbangan pendapatan negara tercapai apabila keluk ED bersilang dengan keluk ES pada titik I0. Ketika ini, harga adalah P0 dan pendapatan negara benar adalah Y0. Pada tingkat harga yang lebih tinggi daripada P0, yaitu pada P2, permintaan agregat adalah Y1 dan penawaran agregat adalah Y2. Maka, wujud lebihan penawaran agregat sebanyak Y1, Y2 seperti yang ditunjukkan oleh jarak antara AB. Lebihan penawaran agregat menyebabkan stok firma meningkat dan mendorong harga menurun. Akibatnya, firma mengurangkan keluaran, manakala kuantiti diminta isi rumah meningkat. Proses ini berterusan sehingga keseimbangan tercapai semula pada titik I0 ketika ES sama dengan ED. Pada tingkat harga yang lebih rendah daripada P0, yaitu pada P1, permintaan agregat adalah Y2 dan penawaran agregat adalah Y1. Maka wujud lebihan permintaan agregat sebanyak Y1, Y2 seperti yang ditunjukkan oleh jarak antara C, D. Lebihan permintaan agregat menyebabkan stok firma berkurangan dan mendorong harga meningkat. Akibatnya, firma meningkatkan keluaran, manakala kuantiti diminta isi rumah menurun. Proses ini berterusan sehingga keseimbangan tercapai semula pada titik I0 ketika AD sama dengan ES. Sekian pertemuan pada kali ini. Semoga pelajar-pelajar dapat menentukan tingkat keseimbangan pendapatan negara menggunakan pendekatan permintaan agregat, penawaran agregat. Sekian pertemuan pada kali ini dan bertemu lagi pada tutorial yang akan datang. Sekian, terima kasih.